kepada pensyarah kami untuk subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia, Encik Akmal Ayub dan juga rakan-rakan sekelas kami, salam sejahtera. Sebentar lagi, kami kumpulan 12 yang terdiri daripada saya, Geoffrey Sim, Antoneson Jintoni, Jonathan Carl, Darren Mok, Chan Yan Yu dan Debbie Yo ingin membentangkan hasil daripada kajian soal selidik yang telah kami jalankan yang bertajuk Impak Pandemik COVID-19 terhadap Kesihatan Mental Masyarakat Malaysia. Tidak dapat dinafikan bahawa pandemik COVID-19 yang secara tiba-tiba munculnya pada akhir tahun 2019 dan wujud sehingga kini telah menjejaskan kehidupan semua rakyat di setiap negara dalam sekurang-kurangnya salah satu aspek kehidupan masing-masing. Di Malaysia, kesan pandemik COVID-19 telah menembusi setiap lapisan masyarakat dari semua sudut penjuru. Seperti yang telah dinyatakan oleh Sidang Akbar, Malaysia telah mengalami kadar pengangguran yang tertinggi sejak tahun 1993, iaitu 5.9% pada bulan Mei 2020. Walaupun kadar pengangguran Malaysia telah bertambah baik sejak itu, trauma yang dialami oleh ahli-ahli masyarakat kita masih wujud sehingga kini. Walaupun tujuan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 adalah untuk melindungi rakyat kita daripada jangkitan, tetapi secara tidak sengaja telah membawa risiko memburukkan lagi kesihatan mental rakyat. Oleh itu, ternyatalah objektif kajian ini iaitu untuk menentukan tahap keseriusan impak COVID-19 terhadap kesihatan mental masyarakat Malaysia dan juga untuk mengenal pasti kesukaran yang dihadapi oleh golongan masyarakat yang menghadapi masalah atau cabaran kesihatan mental. Tanpa berlengah-lengah lagi, tibanya masa untuk saya membentangkan hasil kajian soal selidik ini yang telah kami laksanakan atas talian melalui aplikasi Google Forms. Pertama sekali, kami ingin kongsikan bahawa sebanyak 208 orang responden yang terdiri daripada kalangan ahli keluarga serta kawan-kawan ahli kumpulan kami telah ikut serta kajian ini. Semua responden merupakan ahli masyarakat Malaysia. Daripada carta pie ini, kita boleh melihat bahawa majoriti 61.1% responden kajian ini terdiri daripada golongan wanita, iaitu 127 orang. Ini diikuti dengan golongan lelaki yang terdiri daripada 81 orang, iaitu 38.9%. Dari demografi umur pula, majoriti iaitu 42.5% terdiri daripada 88 orang daripada golongan responden yang berusia 18 hingga 20 tahun. Ini diikuti oleh 60 orang daripada golongan responden yang berusia 21 hingga 29 tahun. Lalu, 35 orang responden yang berusia 40 hingga 59 tahun. Golongan minoriti dalam kajian ini merupakan golongan responden yang berusia 60 tahun ke atas yang terdiri daripada 5 orang sahaja. Seterusnya, kita pergi kepada bahagian B kajian soal selidik kami, iaitu bahagian soalan yang direka mengikut objektif kajian ini. Soalan 3 hingga 7 adalah untuk menepati objektif pertama kajian ini, iaitu untuk menentukan tahap keseriusan impak COVID-19 terhadap kesihatan mental masyarakat Malaysia. Soalan 3 merupakan soalan mengenai tahap pengaruh Perintah Kawalan Pergerakan 3.0, PKP 3.0 terhadap kesihatan mental responden. Soalan ini memerlukan responden menjawab menggunakan skala Likert, di mana 1 merupakan tidak memberi kesan, manakala 5 bermaksud sangat memberi kesan. Peratus yang tertinggi adalah 31.7, iaitu sebanyak 66 orang responden yang telah memilih 3 yang bermaksud sederhana, manakala peratus yang terendah 7.2, iaitu sebanyak 15 orang responden memilih 1 bermaksud tidak memberi kesan. Melalui data yang diperolehi dalam soalan ini, kita boleh mengambil tahu bahawa selain daripada 15 orang daripada jumlah responden yang mengatakan bahawa PKP 3.0
tidak memberi kesan kepada kesihatan mental mereka, ia bermakna 193 orang daripada jumlah responden telah terkesan oleh PKP 3.0 ini dalam aspek kesihatan mental mereka. Soalan keempat pula adalah mengenai perasaan responden terhadap PKP 3.0 ini. Soalan ini juga menggunakan skala Likert, di mana 1 bermaksud sangat bersedia dan 5 bermaksud tidak bersedia langsung. Peratus yang tertinggi ialah 37%, iaitu sebanyak 77 responden memilih 3, iaitu sederhana. Manakala peratus yang paling rendah iaitu 4.3%, sebanyak 9 responden memilih 5, bermaksud mereka tidak bersedia langsung. Soalan kelima adalah soalan yang bersifat separuh terbuka, di mana responden boleh memilih jawapan yang disediakan atau memberi jawapan mereka mengenai apa jenis-jenis masalah kesihatan mental yang dihadapi oleh responden. Menurut data yang telah dikumpulkan, sebanyak 147 orang, iaitu 70.7% responden, mempunyai masalah kesihatan mental kemurungan, iaitu depression. Selepas itu, masalah kesihatan mental gangguan kerisauan yang melampau, generalized anxiety disorder, juga mempunyai peratus yang tinggi dengan sebanyak 46.2% responden, iaitu 96 orang. Selanjutnya, 58 orang, iaitu 27.9% responden, menghadapi penyakit panik dan fobia, generalized panic and phobia. Statistik ini diikuti oleh gangguan stres pasca trauma, PTSD, penyakit obsesi kompulsif, OCD, gangguan bipolar, dan lain-lain. Seterusnya, soalan ke-6 pula adalah mengenai perkembangan keadaan kesihatan mental responden semasa PKP 3.0. Menurut jadual ini, kita boleh lihat sebanyak 48.1 responden, iaitu peratus yang tertinggi, adalah terdiri daripada 100 orang yang menyatakan bahawa keadaan kesihatan mental mereka bertambah teruk sejak kelangsungan PKP ini. Berikutnya, 16.3% responden, iaitu peratus yang paling rendah, 34 orang, menjawab tak kerana masalah kesihatan mental mereka tidak bertambah teruk. Akhirnya, sebanyak 74 orang, iaitu 35.6% responden menjawab tidak tahu. Soalan 7 adalah mengenai tahap impak negatif pandemik COVID-19 terhadap masalah kesihatan mental. Kita boleh lihat daripada jadual bahawa 17 orang responden daripada jumlah 208 responden mengatakan bahawa mereka tidak mengalami impak negatif dari aspek kesihatan mental sepanjang PKP 3.0 berlangsung. Tetapi, kita boleh lihat selain 8.2% ini yang merupakan golongan minoriti, responden yang lain semua mengalami impak negatif akibat PKP 3.0, sama ada sedikit, sederhana dan juga teruk. Soalan 8, 9, 10 direka untuk menepati objektif kedua, iaitu untuk mengenal pasti kesukaran yang dihadapi oleh golongan masyarakat yang menghadapi masalah atau cabaran kesihatan mental. Soalan 8 adalah mengenai kejayaan responden dalam usaha mengatasi masalah kesihatan mental mereka. Menurut data soal selidik, sebanyak 88 orang, iaitu 42.3% responden, menyatakan ya, mereka berjaya mengatasi masalah kesihatan mental mereka. Di samping itu, 37% responden, iaitu 77 orang, tidak tahu sama ada mereka berjaya mengatasi masalah kesihatan mental mereka. Akhirnya, peratus yang paling rendah terdiri daripada responden yang mengatakan bahawa mereka tidak berjaya mengatasi masalah kesihatan mental mereka. Soalan 9 bertujuan untuk responden memberikan cadangan mereka mengenai cara-cara untuk mengatasi masalah kesihatan mental. Sebanyak 42.8% responden, iaitu 89 orang, akan mencari hobi untuk mengatasi masalah kesihatan mental. Cara ini merupakan peratus yang tertinggi. Berikutnya, responden yang akan fokus kepada kerja atau pembelajaran adalah 40.4% responden, iaitu sebanyak 84 orang. 9.9% responden
iaitu peratus yang paling rendah, terdiri daripada sebanyak 20 orang yang mempunyai cara lain daripada cara-cara yang telah dinyatakan dalam soal selidik. Bagi soalan terakhir, iaitu soalan 10, soalan ini direka untuk mendapatkan maklumat daripada responden tentang halangan-halangan dalam penjagaan kesihatan mental diri. Halangan utama yang boleh kita dapat daripada data yang telah dikumpul adalah stigma sosial terhadap pesakit-pesakit kesihatan mental dengan peratusan 34.6%. Halangan ini diikuti oleh masalah kewangan sebagai halangan untuk penjagaan kesihatan mental dan juga akses kepada bantuan. Sebagai kesimpulan bagi pembentangan ini, berdasarkan data yang telah diperolehi daripada responden, kita boleh membuat kesimpulan bahawa jumlah responden yang mengalami masalah dari segi kesihatan mental amat tinggi dan membimbangkan. Hal ini demikian kerana wujudnya golongan yang amat besar yang menyatakan bahawa mereka telah mengalami masalah kesihatan mental seperti yang kerap dinyatakan kemurungan. Berdasarkan data yang telah diperolehi, majoriti daripada responden juga mengatakan bahawa masalah-masalah kesihatan mental ini telah bertambah teruk semenjak berlangsungan PKP 3.0. Namun demikian, kita perlulah bersyukur kerana majoriti responden kami telah berjaya mengatasi masalah-masalah ini dengan cara-cara yang produktif seperti mencari hobi baru dan memberi tumpuan kepada kerjaya atau pembelajaran. Selain daripada menentukan tahap keseriusan impak COVID-19 terhadap kesihatan mental masyarakat Malaysia, kami juga telah berjaya dalam merealisasikan objektif kedua kami, iaitu kami telah mengenal pasti kesukaran yang dihadapi oleh golongan masyarakat yang menghadapi masalah atau cabaran kesihatan mental dengan mengenal pasti halangan-halangan utama mereka, iaitu stigma sosial terhadap pesakit-pesakit mental yang wujud dalam masyarakat Malaysia dan juga masalah kewangan yang kemungkinan tinggi diakibatkan oleh ketidakstabilan ekonomi negara pada jangka masa ini. Dengan itu, kami ingin meluangkan masa ini untuk memberikan pandangan individu semua ahli kumpulan 12 terhadap topik serta kajian ini. Nama saya Anthony Senjintoni. Pada pandangan saya, melalui kajian ini, ia telah membuka mata saya untuk merealisasikan tentang kepentingan kesihatan mental bagi kita semua sebagai kerana jika kesihatan mental kita tidak terjaga, ia boleh mempengaruhi kesihatan fizikal kita juga. Misalnya, apabila kita berada dalam keadaan murung, kita tidak akan berasa motivasi untuk menjalankan sesuatu perkara, seperti beriadah atau melakukan aktiviti-aktiviti di luar. Selain itu, fokus kita terhadap pendidikan kita juga akan merosot kerana kehilangan minat dan motivasi semasa pembelajaran, dan ini turut akan mengimpak prestasi seseorang pelajar. Oleh itu, kita mestilah mempelajari dan bekerjasama antara satu sama yang lain bagi mengatasi masalah ini. Antara caranya adalah dengan memandang hal ini seperti hal yang biasa dan menghapuskan stigma yang telah dikaitkan dengan masalah kesihatan mental. Jika kita sebagai rakyat merawat hal ini dengan minda yang terbuka, sudah pasti lebih ramai orang akan sudi meminta pertolongan bagi mengatasi masalah ini. Lebih-lebih lagi, pertubuhan kumpulan sokongan mental juga turut dapat membantu kita sebagai rakyat untuk berganding bahu untuk menolong rakan-rakan kita yang mungkin juga mengalami masalah kesihatan mental yang sama. Melalui cara ini, kita dapat berkongsi cara-cara untuk mengatasi hal ini dan tidak perlu lagi memendam perasaan kita seseorang diri. Sekian, terima kasih. Nama saya Chan Yan Yu dan pada pandangan saya, melalui kajian titas ini saya dapat mengenalikan dan menambah ilmu pengetahuan terhadap kesihatan mental dengan lebih jelas. Kesihatan mental adalah satu isu yang sangat serius. Ini adalah kerana kesihatan mental adalah
bagaimana sesuatu individu berfikir ke arah positif ataupun arah negatif, bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain, perasaan individu dan cara mereka bertindak. Perkara yang saya nyatakan tadi boleh menjadikan rujukan kesihatan mental. Selanjutnya, kesihatan mental akan memberi impak yang sangat besar jika individu tidak menyelesaikan masalah kesihatan mental. Pada pandemik COVID-19, rakyat menghadapi beberapa masalah seperti masalah kewangan, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Oleh sebab itu, rakyat akan mudah menghadapi kesihatan mental. Jika tidak merawat ataupun mendapat cara menstabilkan dan menyelesaikan masalah kesihatan mental, ini akan melibatkan hubungan antara keluarga, kawan dan masyarakat keteruk. Dan kehidupan individu itu akan terus juga. Terdapat beberapa cara yang boleh menjadi bantuan untuk menyelesaikan masalah kesihatan mental. Salah satu cara ialah individu bercakap tentang perasaan anda dengan orang lain yang akan membantu kamu dan kamu mempercayai. Selain itu, individu boleh mencari hobi untuk tidak membazirkan masalah. Mereka boleh merawatkan diri sendiri dahulu sebelum membuat keputusan mendapat bantuan daripada doktor. Semua individu mempunyai peranan untuk melindungi kesihatan mental diri sendiri dan orang lain. Sebagai contoh, menurut halaman website MOH, KKM telah menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada anggota barisan hadapan untuk membantu mereka dari aspek kesihatan mental. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli kumpulan saya dan juga Akmal. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya ialah Jonathan Kal, merupakan salah satu anggota dari kumpulan 12. Pada hari yang indah ini, saya ingin berkongsi sedikit tentang pendapat saya. Dalam meneliti kehidupan pada dunia sekarang, kita dapat menyaksikan betapa seriusnya isu kesehatan mental yang dialami oleh penduduk dunia ketika pandemik COVID-19 ini. Pada pendapat saya, kesehatan mental bermaksud atau mempunyai definisi di mana ia adalah satu keadaan yang sejahtera, di mana seseorang individu itu menyadari tentang keupayaan diri mereka, di mana adakah mereka dapat mengendalikan tekanan dengan baik, adakah mereka dapat bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Ini bermaksud kesehatan mental adalah asas kepada kesejahteraan individu dan kemampuan masyarakat berfungsi secara efektif. Kesehatan mental adalah ekspresi emosi dan melambangkan keupayaan untuk menyesuaikan diri dalam berbagai tekanan dan tuntutan hidup. Walau bagaimanapun, tidak terdapat garis penentu yang jelas dalam membezakan antara mereka yang mempunyai kesehatan mental yang baik dan mereka yang tidak. Disinilah merupakan tujuan utama mengapa kita kumpulan 12 ingin membuat kajian lebih mendalam tentang perasaan dan bagaimana kesehatan mental mereka ketika pandemik COVID-19 ini. Setelah saya membaca dan meneliti jawaban-jawaban yang diberi oleh responden, saya mendapati bahwa ramai yang mengalami kesehatan mental yang drastik dan ia memudaratkan kehidupan serta kesehatan mereka. Contoh cabaran yang dialami oleh mereka mungkin akibat perniagaan merosot, lalu mereka dibuang kerja hingga mereka mengalami kemurungan karena tekanan stres karena terlalu memikirkan nafkah yang dulu yang dibawa balik setiap hari telah kurang sehingga mereka stres memikirkan cara bagaimana hendak memperolehi uang yang lebih demi sesuap nasi keluarga mereka. Bukan itu saja, golongan pelajar yang muda juga terkesan akibat mereka tidak dapat belajar di fasiliti yang sesuai, yang mengakibatkan mereka peperiksaan mereka jatuh dengan drastik. Ada juga yang merasa sedih lalu mengalami kemurungan karena mereka merasa kehidupan mereka yang sebelum pandemik COVID-19 ini telah diabai dan telah hilang. Contohnya kepada mereka yang sering melakukan aktiviti-aktiviti luar seperti bermain bola, bersenam di gym, bersosial dengan kawan di kedai makan, dan lain-lain. Harapan saya adalah kita haruslah sama-sama berjuang dengan mengamalkan sikap nilai tolong-menolong dengan memberi bantuan kepada mereka yang mengalami kesehatan mental untuk mengatasinya. Karena kalau tidak dipecahkan ruyung, madakan dapat sagunya. Contoh bantuan seperti sokongan pendidikan kecil dan sokongan motivasi juga memberi impak yang besar kepada mereka, karena ia memberi mereka semangat untuk berjuang.
Harapan seterusnya adalah kita haruslah menjaga kesehatan mental kita sebelum ia menjadi serius, kerana mencegah lebih baik daripada mengubat. Pada pendapat saya, kita boleh melakukan aktiviti sehat, bersosial dan juga menjaga pemakanan kita. Contohnya seperti kita bangun awal lalu bersenam di rumah, dan boleh bersosial melalui teknologi terkini sekarang. Contohnya kita boleh video call bersama rekan-rekan kita. Akhir kata dari saya, kesehatan mental adalah sesuatu perkara yang harus dititikberatkan dan haruslah kita coba mencegah selagi boleh. Dan sesiapa yang sedang mengalami kesehatan mental yang kurang baik harus coba mengatasinya, kerana di mana ada kemohonan di situ ada jalan. Itu sahaja dari pandangan persendirian saya tentang kesehatan mental. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Debbie dan pada pendapat saya, dari projek kumpulan ini, saya telah belajar lebih banyak tentang masyarakat kita dan bagaimana kehidupan setiap orang terbalik. Kerana kita harus tinggal di rumah untuk memastikan semua orang dan sekitar selamat dan juga kerana kita tidak dibenarkan keluar setiap masa. Mempelajari dari orang lain bahawa ia telah menyebabkan mental mereka dan menyebabkan rakan-rakan atau saudara mara jatuh ke dalam kesihatan mental yang buruk kerana itu. Dengan rakan sepasukan saya, juga telah mengetahui bahawa kerja berbasukan adalah penting dan juga komunikasi kerana ia membawa kita bersama dan kita mencapai banyak kejayaan dan pertemuan dan berbincang malam kita ada berbincang tentang projek kita. Saya juga telah belajar banyak mengenai tentang kesihatan mental melalui tugasan ini. COVID-19 telah mempengaruhi kehidupan banyak orang seperti kita yang dilakukan sejak kita belajar dari rumah dalam talian. Mengetahui bahawa kesihatan mental adalah sebahagian besar dari masyarakat kita melalui penyelidikan yang telah kita jalankan, di mana para peserta menunjukkan seberapa banyak NCO telah mempengaruhi mereka dan orang-orang di sekitar mereka juga. Mengingatkan saya bahawa kesihatan mental adalah sesuatu yang dimiliki dan diusahakan oleh setiap orang atau tidak, bergantung pada diri mereka. Akhirnya, projek kumpulan ini telah mengira saya banyak maklumat mengenai kesihatan mental dan juga bekerja dengan rakan sepasukan. Bagaimana komunikasi adalah kunci kejayaan bagi keduaannya. Ketika komunikasi berjalan lancar, kerja kita pun dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Dan untuk kesihatan mental, komunikasi adalah kunci untuk menjadi sukses kepada kita terhadap apa yang berlaku dalam keadaan sekarang dan kemudian. Thank you. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Darren. So, pada pendapat saya, semasa melaksanakan projek kumpulan tamadun Islam dan tamadun Asia ini, saya sebagai pelajar telah memperoleh banyak faedah yang berguna dan bermanfaat bagi diri saya. Setelah banyak rujukan dan perbincangan dengan rakan sekumpulan, saya mula lebih mengetahui dan memahami lebih banyak mengenai kepentingan kesihatan mental dan betapa merugikannya sekiranya kesihatan mental tidak dijaga baik. Tambahan pula, perkara ini telah memberi kesedaran kepada saya berkaitan kesan-kesan COVID-19 yang memudaratkan kesihatan seseorang. Hal ini terbukti apabila statistik menunjukkan kadar keletihan dan tekanan pasca trauma yang jauh lebih sepanjang wabak terhadap orang yang terjejas secara langsung, terutamanya pekerja kesihatan. COVID-19 telah membawa perubahan yang besar dalam kehidupan. Perubahan yang dapat memperburukkan banyak faktor risiko penyakit mental, termasuk tekanan dan kehilangan pekerjaan, masalah kewangan, penyakit dan kematian anggota ahli serta rakan dan pengasingan sosial. Berdasarkan tinjauan yang dilaksanakan berkaitan pengaruh COVID-19 terhadap mental seseorang,
ia telah menunjukkan bahawa ramai orang telah sedar akan kesihatan mental mereka dan sedang berusaha mendapatkan bantuan seperti mendapatkan hobi baru, memberi perhatian kepada pekerjaan mereka atau pengajian mereka, meminta bantuan daripada keluarga atau rakan mereka. Walau bagaimanapun, tinjauan menunjuk bahawa banyak orang tidak meminta bantuan disebabkan stigma sosial. Oleh itu, pihak berkuasa harus meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan meminta bantuan bagi penderita kesihatan mental dan menyingkirkan stigma sosial mengenai topik ini. Selain itu, saya juga bersyukur diberi peluang untuk bekerja dengan rakan sekumpulan saya mengenai topik kesihatan mental yang penting ini. Itu saja, terima kasih. Sekian sahaja pembentangan video bagi kajian kumpulan 12. Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang meluangkan masa untuk mendengar pembentangan ini. Sekian, terima kasih.